Assalamualaikum guys, sebelum korang proceed dengan video ni, korang tekan dulu butang like dengan butang subscribe, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam topik graf gerakan. Sebagaimana yang kamu tengok dekat thumbnail cikgu, apa yang cikgu tulis kat situ, itu adalah sebahagian daripada soalan yang akan kita buat hari ni. Jadi tanpa buang masa, kita terus pergi kepada soalannya. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Diberi bahawa zarah itu bergerak sejauh 9 meter dengan laju seragam. Untuk A, cari laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Okey, laju seragam kita dah tahu dah. Untuk graf laju masa kita akan fokus kepada garis lurus yang mendatar ini. Okey, jadi dia tanya apa kelajuan dia pada ketika laju seragam ni. Okey, jadi persoalannya di sini. Berapa laju dia? Jadi kat sini cikgu labelkan menggunakan huruf X. Jadi kita kena carilah X ni sama dengan berapa. Okey, nak cari nilai X ni, nak cari kelajuan dia ketika laju seragam ni, kita kena berdasarkan maklumat dia kata apa? Zarah itu bergerak sejauh 9 meter ketika laju seragam. Okey, kita pun dah tahu dah 9 meter ni merujuk kepada jarak. Dan untuk graf laju masa, apabila bercakap tentang jarak, ianya merujuk kepada luas. Okey, luas sama dengan jarak. Mana kata macam ni lah. Luas sama dengan jarak sama dengan 9. Sebab dia kata dah 9 meter. Okey, jadi kalau kita perhatikan garis lurus yang mendatar yang mewakili laju seragam ni, bentuk yang terhasil adalah 1 segi 4. Jadi kita keluarkan rumus luas segi 4, iaitu panjang darab lebar. Jadi panjang untuk segi 4 ini adalah sama dengan X. X tolak sifar dapat X baiklah. Okey, jadi X darab dengan lebar. Lebar dia adalah yang sini, iaitu 7 tolak 4. 7 tolak 4 sama dengan 3. Okey, sama dengan 9. Sebab dia kata dah luas sama dengan jarak sama dengan 9. Okey, jadi X darab dengan 3 sama dengan 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 bahagi 3 sama dengan 3. Okey, ini X kita. X kita adalah laju. Jadi cari laju seragam dalam meter per saat zarah itu. Ianya adalah bersamaan dengan 3 meter per saat. Ini jawapan kita. Okey, ingat dah dapat nilai X, tulis kat sini 3. Okey, seterusnya untuk yang B, hitung pecutan dalam meter ms kuasa negatif 2 zarah dalam tempoh 3 saat terakhir. Okey, ini sebenarnya sebutan dia meter sesaat per saat. Cuma nak mudah ms kuasa negatif 2 lah. Okey, dekat sini diminta pecutan untuk 3 saat yang terakhir. Jadi mula-mula sekali untuk 3 saat yang terakhir kita hanya fokus kepada garis lurus yang menaik ni, iaitu daripada tempoh saat yang ke-7 hinggalah saat yang ke-10. 10 tolak 7 sama dengan 3, betul? Okey, bila dah tahu garis lurus yang mana, apa yang diminta pula adalah pecutan. Okey, untuk pecutan bagi graf laju masa, ianya merujuk kepada rumus kecerunan. Okey, kat sini pecutan sama dengan kecerunan. Ini pun kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi nak cari kecerunan, kita kena tahu dua koordinat. Okey, kita label sini A dan sini sebagai B lah. Okey, jadi untuk koordinat A ni kita ada 7, 3. Okey, 7, 3. Manakala untuk koordinat B ni kita ada 10, 9. Jadi cikgu anggap 10, 9 ni sebagai X2 dan Y2, manakala koordinat A ni sebagai X1 dan Y1. Jadi kita masukkan je lah ke dalam rumus kecerunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maka dia akan jadi 9 tolak 3 per 10 tolak 7. Okey, 9 tolak 3 sama dengan 6. 10 tolak 7 sama dengan 3. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okey, jadi ingat pecutan dia ni dalam MS. Okey, tak apa, tak ada masalah lah. Tak payah tukar unit lah. Sebab kat sini pun memang dia pakai M dengan S. Okey, sini pun S, tak ada masalah. Tak perlu risau nak tukar unit. Jadi jawapan kita untuk pecutan kita adalah 2 MS kuasa negatif 2.
Okey. Untuk yang C, seterusnya hitung nilai U. Okey, nak hitung nilai U ni, apa yang kita kena buat adalah garis lurus untuk tempoh 3 saat yang terakhir ni. Okey, garis lurus ni cikgu pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, kat sini kita ada A, sini kita ada B dan lagi satu cikgu buat dekat sini. Sini cikgu labelkan sebagai C. Okey, koordinat C ni adalah sama dengan 8U. Okey, apa yang cikgu nak buat adalah garis lurus ACB ni adalah satu garis lurus yang sama. Jadi, kecerunan untuk AC adalah sama dengan kecerunan untuk AB. Sebab dia satu garis lurus yang sama. Jadi kecerunan dia mesti sama. Kecerunan kita samalah juga dengan pecutan yang kita dah buat tadi. Okey. Pecutan kita sama dengan 2 yang kita dah buat tadi. Jadi kita terlabelkan lebih kurang macam ni. Dia akan jadi kecerunan untuk AC sama dengan kecerunan untuk AB. Okey, jadi untuk kecerunan AC ni, okey, AC dulu Okey. Cikgu anggap okey 73 ni sebagai X1 dan Y1, maka automatik yang 8U ni akan jadi X2 dan Y2 lah. So dia akan jadi U tolak 3 per dengan 8 tolak 7. Okey, sama dengan kecerunan untuk AB kita dah buat tadi. Yang soalan minta pecutan 3 saat terakhir kita dah buat dah, iaitu sama dengan 2. Okey. Maka U tolak 3 tak boleh buat apalah. Dia akan jadi U tolak 3 juga. Okey. 8 tolak 7 sama dengan 1. Okey, sama dengan 2. Okey, U tolak 3 sama dengan 2. Okey, U sama dengan 2 tambah 3, 5. Okey, jadi ni U kita sama dengan 5. Okey, dapat nilai. Okey. Seterusnya C Roman 2 ni hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam 8 saat yang pertama. Okey, dia minta jarak. Jadi kita kena gunakan rumus luas lah. Cuma tempoh masa ni hanya untuk 8 saat yang pertama, iaitu daripada 0 sampai 8. Jadi graf kita tu adalah cikgu labelkan dulu. A, B, C dah ada. Cikgu buat sini D D, sini E, lagi tak? Ya, itu sahaja. Jadi maksud dia daripada sini, graf yang kita kena fokuskan hanyalah graf DFAC. DFAC, nampak? Untuk tempoh 8 saat sahaja. Untuk yang CB ni tak payah, kita kena abaikan. Okay? Sebab apa? Dia minta 8 saat yang pertama sahaja. Ni penting ni. Jadi, bila minta jumlah jarak, kita carilah dulu. Okay, luas untuk garis lurus yang DF ni. Kalau kita tengok garis lurus DF ni, dia menghasilkan satu bentuk segitiga. Okay, perhatikan bentuk dia adalah bentuk segitiga. Jadi, kita keluarkan rumus luas segitiga. 1/2 darab dengan tapak. Tapak dia adalah 4. 4 tolak 0, 4. Okay. 4 lebar segitiga. Okey, lebar segitiga yang sini, okey, yang sini iaitu 3 tolak 0 sama dengan 3. Okey, tambahkan dengan okey, FA pula. Tadi DF, sekarang FA pula. FA ni dia 1/4. Okey, iaitu kita dah buat dah tadi yang panjang dekat lebar dia. Tak silap cikgu, kita buat yang mana tadi Kita buat yang ni 9 meter. Bukan kita buat, dia dah bagi dah. Dia kata apa? Zarah itu bergerak sejauh 9 meter. Maknanya kata jarak untuk laju seragam ni sama dengan 9 meter. Tambah je lah dengan 9. Okey, tambah pula dengan garis lurus yang AC ni. Garis lurus yang AC ni, bentuk dia adalah bentuk sebuah trapezium. Jadi kalau trapezium, rumus dia akan jadi 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Hasil tambah sisi selari dia ni dan yang sini. Okey, maksud dia sini berapa? Sini sama dengan 3. 3 tolak 0, 3. Tambah dengan untuk yang sini pula, sini sama dengan 5. Okey. Darab lebar trapezium. Lebar trapezium dia 1 lah, 8 tolak 7, 1. Okey, siap. Jangan pula pergi buat untuk yang CB, tak payah sebab dia minta 8 saat yang pertama sahaja. Jadi kat sini kita boleh potong-potong. 2 dengan 4 kita boleh potong. 1 darab 2, 2 darab 3, 6. Okey.
tambah 9 tambah dengan sini kita boleh mudahkan dia jadi 8. Okey, 2 dengan 8 kita boleh potong menjadi 4. 1 dan 4, 4 dan 1, 4 lah. Okey, 6 tambah 9, 15. 15 tambah 4, 19. Jadi ini adalah jumlah jarak yang dilalui sepanjang tempoh 8 saat yang pertama, 19 meter.